Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua hadirin dan hadirat yang menonton, yang menyaksikan, yang mendengar dan menghayati siri-siri yang telah kita siarkan sebelum ini dan juga sekarang ini. Jadi kita bertemu hari ini dalam siri yang keenam, makna kebahagiaan dan pengalamannya dalam Islam. Jadi salam PKP, salam PKPB, salam 29 Ramadan bersamaan 22 Mei 2020 dan salam Hari Guru. Selamat Hari Guru pada semua yang menjadi guru. Terima kasih cikgu. Dan teruskan usaha anda untuk mendidik bangsa, mendidik umat, mendidik masyarakat menjadi insan-insan yang berguna dan bahagia. Dan begitu juga salam Aidilfitri yang akan kita raikan dalam sehari dua lagi. Tak lama pun. Jadi semoga kita berada di dalam kalangan al-aidin wal-faizin. Semoga Allah lanjutkan usia kita untuk melihat Idul Fitri dan Ramadan yang seterusnya pada tahun-tahun berikutnya. Dan juga semoga Allah SWT meletakkan kita dalam golongan orang-orang yang berjaya. Berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Dan terbukti dalam pencapaian kita untuk menghabiskan detik-detik penting hari-hari berpuasa ini. Daripada Ramadan yang pertama sehingga kepada Ramadan yang terakhir. 29 ataupun 30. Kita akan dengar malam ini. Pengumuman bila ke hari raya. Dan kita akan merasa kegembiraan itu nanti, kebahagiaan itu nanti apabila kita menyambut Idul Fitri yang dinantikan, yang kita rasa menjadi mercu bagi perjuangan kita selama sebulan ini. Hadirin dan hadirat, rakan-rakan pendengar, anak-anak yang saya muliakan, pada slot ataupun siri yang lepas saya berjanji untuk menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan bagaimana nak mengaitkannya dengan makna kebahagiaan dan pengalamannya seperti yang kita telah sama-sama kongsikan sebelum ini. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini sebenarnya telah dididik oleh ibunya untuk menjadi seorang yang yakin tentang kekuasaan Allah itu sedari bayi. Kenapa saya katakan begitu? Kerana pada waktu Fir'aun ingin membunuh semua bayi, terutama bayi-bayi lelaki yang dilahirkan, hasil daripada nasihat ataupun warning daripada tukang tilik baginda, yang mana katanya bayi yang akan dilahirkan pada waktu ini akan menjadi penentangmu lebih kurang 20 hingga 25 tahun ataupun 30 tahun akan datang. Jadi berdasarkan ramalan ini, maka semua bayi yang dilahirkan pada ketika itu telah dibunuh. Jadi apakah tindakan ibu Nabi Musa alaihissalam? Jadi beliau telah meletakkan anaknya itu di dalam suatu raga. Dan kemudian raga itu dihanyutkan di dalam sungai Nil. Fil manni. Fil yammi. Di dalam laut. Kenapa dikatakan laut ni? Sebab sungai ini dia luas. Luas dan dalam dan panjang. Jadi untuk sampai daripada satu tebing ke satu tebing yang lain itu seolah-olah dihanyutkan di dalam laut. Jadi cuba kita bayangkan kita berada di dalam situasi itu. Jadi bayi yang tidak tahu apa-apa ini tetapi dijaga dan dijamin oleh Allah SWT ini akhirnya telah sampai ke satu tebing. Kalau dalam pepatah Melayu mengatakan keluar daripada mulut buaya, pergi ke mulut harimau. Bukan? Jadi secara luarannya kita melihat bahawasanya ibu Nabi Musa alaihissalam ini telah meletakkan anaknya itu
menghanyutkannya di fil yammi itu uh, dengan harapan supaya selamat, bukan? Tetapi dengan kekuasaan Allah SWT dan hikmah yang terkandung di dalam ilmu Allah SWT ini, maka bayi ini telah sampai ke gigi sungai istana Firaun. The very same person yang ingin membunuh itu tadi. Itu yang saya katakan, daripada mulut buaya pergi pada mulut harimau. Tetapi rupa-rupanya kasih dan kekuasaan Allah SWT itu mengatasi segala-galanya. Tidak ada siapa pun yang mampu berfikir ataupun menjangkakan result ataupun hasil akhir daripada kejadian menghanyutkan bayi ini. Tapi itulah kekuasaan Allah SWT. Nabi Musa ini akhirnya telah diambil oleh dayang kepada Siti Aisyah, iaitu isteri kepada Fir'aun. Fir'aun yang zalim ini mempunyai seorang isteri yang sangat baik, yang sangat mulia, yang sangat lembut hatinya. Maka tatkala diketahui oleh Fir'aun itu, maka sudah tentulah baginda ingin membunuh. Kerana katanya bayi ini mungkin salah seorang daripada yang akan menentang aku nanti. Dan aku telah bunuh bayi-bayi yang lain, kenapa tidak bayi ini? Maka kata Aisyah dengan gaya bahasa dan counselingnya yang bagus, maka katanya mungkin bayi ini akan menjadi pembantu kepadamu, akan menguatkan kekuasaanmu, dan kita tidak ada zuriat. Maka kata daripada isterinya ini masuk ataupun menyerap ke dalam hati seorang yang maha zalim ini. Cuba kita fikirkan kekuasaan kata-kata dan nasihat yang berguna ini, yang mencair, yang menyebati di dalam hati yang keras, seperti seorang Fir'aun ini. Jadi akhirnya dipendekkan cerita itu, maka Nabi Musa AS telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang di dalam istana seorang yang zalim. Dan dibesarkan sehingga menjadi seorang remaja dan kemudian belia yang perkasa, yang gagah, yang menyayangi ibu bapanya ataupun penjaganya itu. Namun akhirnya apa yang bakal terjadi itu tetap terjadi. Kerana Allah SWT telah mentakdirkan bahawa jiwa keyahudian di dalam diri Nabi Musa itu, yang sedih melihat yang dibesarkan oleh Siti Aisyah dengan walaupun kasar ataupun kebal di luar, tetapi hati nalurinya itu baik dan lembut, dan berfikir. Maka apabila baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda alaihi salam ini keluar daripada istana Firaun, dalam siri-siri pengenalan terhadap kehidupan kisah di luar istana baginda itu, maka baginda telah menyaksikan bagaimana orang Yahudi telah ditekan, telah berada dalam keadaan yang sengsara, dibunuh, dijadikan hamba, dan ditekan dalam pelbagai aspek, bukan sahaja fizikal, bahkan kehidupan kekeluargaan, kehidupan ekonomi mereka, apatah lagi politik mereka, mereka diopres dan disuppress dengan sekuat-kuat operation yang diketahui dalam dunia kemanusiaan. Lebih kurang seperti yang kita lihat Nazi di Jerman, di bawah Hitler itu, Adolf Hitler itu telah menyekat dan memastikan ethnic cleansing di Jerman terhadap berpuluh-puluh juta orang Yahudi di sana itu. Mereka dibunuh di dalam suatu oven besar, dalam camp yang besar, dibakar, literally, secara harfiahnya mereka dibakar. Peristiwa Holocaust itu.
yang berulang-ulang sebenarnya terjadi kepada kaum Yahudi ini. Jadi kita kembali kepada cerita tadi, bagaimana Nabi Musa alaihissalam ini telah melihat keadaan kaumnya dan merasa begitu berduka, sehingga tergambar di dalam satu perbuatan beliau, baginda alaihissalam, apabila terjadi pertelingkahan antara dua lelaki, seorang lelaki daripada kaum Firaun, seorang lagi daripada kaum Yahudi, iaitu kaum Nabi Musa sendiri. Maka baginda alaihissalam telah cuba untuk membantu lelaki yang telah dipukul oleh kaum Firaun itu. Dan oleh kerana Nabi Musa ini orangnya gagah, sekali tumbuk, sekali terajang itu telah menyebabkan lelaki dari kalangan Firaun itu mati. Maka itulah kali pertama baginda alaihissalam ini merasa ketakutan bagaimana nak menghadapi Firaun itu, kerana baginda telah membunuh seorang lelaki daripada kalangan orang Mesir itu, dan kerana mempertahankan seorang kaum Yahudi yang dibenci oleh Firaun sendiri. Maka dalam siri penceritaan ini, dalam Al-Quran inilah maka kita akan dapati monolog dan dialog antara Nabi Musa dengan Allah SWT. Bagaimana aku nak menghadapi Firaun itu, bagaimana aku nak bercerita kepada dia, bagaimana aku nak mendakwahnya kepada Allah SWT, kepada engkau, bagaimana aku nak menyampaikan. Jadi ketakutan ataupun was-was ini ataupun rasa tidak yakin ini telah dinyatakan oleh Nabi Musa alaihissalam itu kepada Allah SWT. Bagaimana aku nak menyampaikan dakwah ini? Rasa ketakutan itu diminta oleh Nabi Musa agar dirungkai oleh Allah SWT dengan kekuasaannya, dalam bentuk yang apa sahaja yang diberikan lah. Maka gundah gulana di dalam hati Nabi Musa ini akhirnya dilembutkan ataupun dikonsol, di-comfort, diselesakan oleh Allah SWT dengan cara apa? Dengan cara doa, dan dengan cara diberikan pembantu, iaitu Nabi Harun alaihissalam. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam ini telah berganding bahu untuk menyampaikan wahyu dan juga dakwah yang telah diamanahkan oleh Allah SWT kepada Firaun dan kepada kaum di Mesir pada waktu itu. Dan terbukti di dalam doa yang diberi kepada Nabi Musa itu, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, ya Tuhanku, legakanlah bukakanlah, buangkanlah kesempitan di dalam hati aku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan buangkanlah, rungkaikanlah, bukakanlah ikatan yang mengganggu kelancaran fasihnya lidah aku berbicara ini, yafqahu qawli, supaya mereka itu, kaumku dan juga Firaun itu, memahami apa yang aku ingin katakan. Jadi cabaran kepada Nabi Musa alaihissalam ini dan Nabi Harun alaihissalam ini adalah dalam dua bentuk. Pertama, nak mencegah tirani ataupun kezaliman Firaun itu, dan yang kedua, nak menyampaikan amanat ataupun titah perintah Allah SWT itu kepada kaum Yahudi pada waktu itu. Kaum Yahudi pun tidak berada di atas jalan yang benar, maka mereka perlu berada di atas jalan yang benar supaya mereka betul-betul menjadi the chosen people, seperti yang didakwa mereka. Kami adalah manusia terpilih. Jadi bagaimana manusia terpilih? Kamu hendaklah berdiri di atas jalan Allah SWT. Dan kerana mereka tidak berdiri di jalan Allah SWT itu, maka kehidupan mereka itu telah menjadi sedemikian hina
pada waktu Firaun itu. Mereka tidak mempunyai ciri-ciri the chosen people yang diberikan the promised land, ataupun yang dijanjikan dengan tapak ataupun soil ataupun tanah ataupun negara yang dijanjikan itu. Jadi kita tidak ingin bercakap tentang kepercayaan orang Yahudi, walau bagaimanapun yang saya ingin terangkan di sini ialah bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengatasi ketakutan beliau itu dengan cara diberikan bantuan oleh Nabi Harun alaihissalam, dan kemudian menguatkan, mengikat ketakwaan dan kepercayaan kepada Tuhannya itu. Dan peristiwa ini sentiasa berulang sebenarnya, yang menunjukkan apa yang saya sebutkan pada siri yang lepas tentang yang muqallibal qulub itu. Hati itu berbolak-balik. Berbolak-balik sekejap iman itu tinggi bacaannya, sekejap kurang sedikit, begitu. Jadi Nabi Musa alaihissalam telah kembali gundah gulana pada waktu baginda sallallahu alaihi wasallam membawa kaum Yahudi ini lari daripada Firaun. Dan kisah yang tersohor itu ialah apabila laut dibelah. Laut itu dibelah, dan kemudian kaum Yahudi itu menyeberang laut yang telah terbelah itu. Dan kemudian akhirnya tentera Firaun dan Firaun sendiri telah mati apabila laut itu bertaut kembali, kan. Jadi selepas peristiwa yang begitu penting ini, mukjizat yang besar ini, kaum Yahudi kembali kepada perangai asal mereka. Kita kena sama-sama fikirkan, kenapa Allah SWT bercerita, kenapa Nabi Muhammad SAW bercerita tentang kaum-kaum yang dahulu di dalam Al-Quran. Mesti ada sebab dia. Sebab itu history repeats itself. Kita kena percaya history repeats itself. Sejarah ini mengulang ataupun berulang, ataupun akan terjadi semula perkara yang sebelumnya terjadi. Jadi yang kita kena buat ialah mengatasi ataupun berusaha untuk berubah supaya perkara yang sama itu tidak terjadi. Dan kalau terjadi, kita tahu bagaimana nak mengatasi. Jadi balik kepada cerita Bani Israel itu tadi, keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, yang telah dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun itu keluar daripada Mesir itu, keluar daripada tempat yang menindas mereka itu, lalu mereka ingin menuju ke Palestin. Tapi dalam satu di tengah-tengah perjalanan itu mereka perlu melalui suatu padang gurun, Sahara. Jadi di situ mereka berkampung. Sementara Nabi Musa alaihissalam ingin pergi ke Bukit Tur Sina, ingin berbicara dengan Allah SWT. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara, berdialog dengan Nabi Musa, sebenar-benar dialog, sebenar-benar percakapan. Jadi ditinggalkan kaum itu, Bani Israel itu, di atas jagaan Nabi Harun. Jadi Nabi Musa pergi. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, jadi katanya, soalnya kepada Allah, tunjukkanlah dirimu kepadaku. Maka Allah menyoal balik Musa alaihissalam, katanya, adakah engkau tidak meyakini kewujudan aku? Tidak, bahkan tidak, kata Nabi Musa, bahkan untuk menguatkan lagi keyakinan aku. Jadi dalam peristiwa Bukit Tur Sina ini, maka Allah SWT menunjukkan kekuasaannya itu kepada satu bukit, di mana bukit itu ditunjukkan suatu hakikat ketuhanan itu. Maka pecah bukit itu. Pengsan Nabi Musa alaihissalam. Dan apabila regain his consciousness, apabila baginda alaihissalam telah sedar kembali, maka bersujudlah, meminta ampun kepada Allah SWT. Maka katanya, memang sungguh aku yakin kepadamu,
Memang sungguh engkau sebenar-benar Tuhan. Memang sungguh engkau maha berkuasa. Memang sungguh engkau adalah wujud yang hakiki. Jadi daripada sini kita melihat bahawasanya keyakinan, yakin itu sebenarnya mempunyai kategori-kategorinya juga. Jadi ada 4 ataupun 5 kategori yang melibatkan yakin itu. Pertama ialah yang paling rendah, iaitu taklid. Taklid ni ikut je. Pakai ikut buta je. Gitu. Orang buat, orang semayang kita semayang, orang ngaji kita ngaji. Ngaji pun tak pandai. Orang puasa kita pun puasa. Orang pergi semayang Jumaat kita pergi semayang Jumaat, tapi kita tak tahu apa benda yang kita buat itu. Jadi taklid dalam iman ini ulama terbahagi kepada 2 pendapat. Satu, iman ini tidak diterima. Satu lagi diterima. Jadi kita kena elakkan peringkat ini, peringkat taklid ini, kerana ia boleh menjurus kepada yang tidak diterima itu tadi. Kita tidak ingin berada di dalam risiko tersebut. Jadi kena elakkan taklid ini. Kena pergi kepada sekurang-kurangnya peringkat yang keempat. Jadi peringkat yang keempat ini ialah peringkat yakin yang ilmu yakin. Ilmu yakin ni maknanya kita tahu sifat Allah yang 20, kita tahu sembahyang itu 5 kali sehari semalam, kita tahu puasa itu patut dibuat daripada sekian masa ke sekian masa dan kita buat dengan baik. Kemudian kita tahu haji itu dan sebagai, dan semua rukun-rukun Islam itu daripada A hingga Z lah, yang sepatutnya kita tahu itu, dan kemudian kita laksanakan mengikut qadar kita itu ilmu yakin. Itu ilmu yakin. Dan ilmu yakin ini kebanyakan muslimnya itu, kebanyakan mukmin dalam umat kita ini mempunyai ataupun sepatutnya berada di tahap inilah. Dan kemudian kita ada 3 lagi tahap yakin yang lebih tinggi lagi, iaitu peringkat yang ketiga ialah hakul yakin. Hakul yakin ini peringkat di mana mereka yang beriman ini membuat ataupun melaksanakan ibadah itu dengan penghayatan yang lebih lah, penghayatan yang lebih dan ilmu yang lebih, serta memahami lebih banyak perkara berbanding dengan peringkat keempat tadi. Dan peringkat kedua dan pertama ini khusus untuk para wali dan anbiya lah, di mana peringkat hakul yakin dan juga yang pertama itu yang saya katakan sebelum inilah, mungkin kita, tidak mampulah kita capai, tidak mampulah kita menjadi ataupun menyamai para rasul, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya wal mursalin itu. Tapi kita cuba untuk mencapai yang terbaik. Tidak ada yang mustahil juga di dalam kita nak mencapai apa yang nak kita capai dalam keimanan ini. Kita pohon kepada Allah SWT, supaya tidak berada pada ciri yang tahap yang keempat ini. Kalau boleh kita sentiasa naik lebih tinggi, radhiyallahu anhum wa radu'an, gitu. Dan dalam tasawuf diceritakan dengan lebih jelas tahap-tahap ataupun martabat ataupun makam-makam ini, dan mungkin di lain masa ataupun orang yang lain yang boleh sampaikan dengan lebih baik itu mungkin patut kita sama-sama cari selepas inilah. Jadi balik kepada cerita Nabi Musa itu tadi, dan pengajarannya kepada kita ialah keyakinan itu ia bukan sahaja teoritis ataupun dibayangkan ataupun digambarkan secara ilmiah. Tidak. Ia adalah sesuatu yang yang hakikat, yang hakiki,
ia adalah hakikat. Jadi kebahagiaan itu merupakan satu hakikat. Keyakinan itu adalah satu hakikat yang boleh dicapai. Mutahaqqik. Jadi ia bukan khayalan, fantasi. Ia bukan suatu idealisme yang tak mungkin tercapai. Kalau kita masih ingat sebelum ini saya bicara tentang konsep ideal state ataupun perfect state. Di mana Barat mengidealisasikan suatu negara yang sempurna begini sekian. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya exact di dalam Islam tu, jelas dan boleh dicapai. Al-ilmu biha mutahaqqik. Pertama, ilmu tentangnya itu adalah objektif, tentang kebahagiaan, tentang keyakinan itu. Dan yang kedua, ia boleh dicapai. Sebab itulah bila kita berbicara tentang kebahagiaan, maka kita bukan berbicara tentang maknanya sahaja, tetapi kita berbicara tentang pengalamannya. Pengalamannya itu boleh dialami oleh sesiapa sahaja. Cuma tinggi ataupun rendah itu bergantung kepada darjat dan martabat kita di sisi Allah SWT. Dan sebelum saya tutup perbincangan kita pada hari ini, suka untuk saya bacakan suatu gandingan ayat Al-Quran yang begitu indah dan begitu bermakna, yang boleh menyantuni topik yang sedang kita bicarakan. Dengar daripada surah Hud ayat 106 hingga 108. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Surah Ibrahim, surah Ibrahim ayat 24 hingga 27. Bukan surah Hud itu tadi. Surah Ibrahim ayat 24 hingga 27. Yang kurang lebihnya bermaksud begini. Tidakkah kamu saksikan ataupun lihat bagaimana Allah SWT itu telah memberikan misal ataupun contoh yang tentang kalimah tayyibah. Kalimah tayyibah itu ialah Islam, iman, Islam dan iman, kebenaran yang hakiki yang kita sebutkan sebelum ini. Keyakinan diri tentang kebenaran, tentang Islam, tentang agama kita, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentang segala hakikat yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, melalui agamanya yang benar itu, ad-din, Islam itu, al-Islam. Dan inilah kita, muslimun. Dan kita aslama, Islam, menyerahkan diri kita, submit. Dan kita menerima fitrah kita yang asal itu. Dan kita membayar hutang kita kepada Allah SWT itu, yang telah kita janjikan sebelum ini dalam bentuk ibadah kita. Ibadah dalam erti kata mengabdikan diri kepada Allah SWT. Jadi kalimah tayyibah dan kalimah khabithah. Kalimah khabithah ialah kalimah yang tidak elok. Kalimah tayyibah, kalimah yang elok. Lawannya ialah kalimah yang tidak elok, kalimah yang jijik, yang tercela, iaitu selain daripada Islam. Tidak percaya kepada Tuhan, tidak menganggap Islam itu agama yang benar, agama-agama yang dicipta oleh manusia. Kepercayaan, ideologi dan idealisme yang dicipta oleh manusia. Human rights-nya, liberalismenya, pluralismenya itu, dan pelbagai isma itu
ialah berlawanan dengan ad-din, Islam sebagai satu-satunya agama itu yang membawa kita kepada keyakinan. Jadi analogi yang diberikan oleh Allah SWT ini ataupun simile ini di mana kalimah thayyibah, perkataan yang baik, perkataan yang cantik, perkataan yang berkualiti, digambarkan seperti pohon yang kukuh, pohon yang gagah, yang kukuh, yang mana akarnya itu mencengkam ke dalam bumi. Akarnya itu memegang bumi. Dan segar pohon itu menjulang tinggi ke langit, menghasilkan buah-buah, bunga-bunga, dan memberikan rendangnya pohon itu kepada yang berteduh. Wa faruha fis sama', tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Pohon ini, pokok ini, syajarah ini, bagi kalimah tayyibah ini memberi buah ataupun memberi faedah tanpa mengira musim. Sentiasa memberi faedah kepada mereka yang lalu di bawahnya ataupun berteduh di bawahnya ataupun yang memetik buah-buahnya. Dan ia tidak kukuh, ia kukuh, gagah, disebabkan akarnya itu juga yang mencengkam jauh ke dalam bumi itu, yang menyebabkan ia tidak mudah untuk terbalik kecuali dia tebang. Dan Allah juga memberikan ibarat kepada kalimah khabithah, yang lawan kepada kalimah thayyibah itu tadi, iaitu pohon yang akarnya buruk. Dan kemudian apabila ditolak, maka terbaliklah ia, tertonggeng, terbongkar. Ia tidak mampu memberikan apa-apa faedah pun kepada kita. Khabithah, ijtussat min fawqil ard, terbalik dia daripada tanah itu. Ya, kalau manusia agaknya tergolek, tak boleh nak buat apa dah. Malaha min qarar, tidak ada kekuatan, tidak ada tunggak, tidak ada tunjangnya lagi. Akarnya itu pun buruk. Jadi bagaimana ia nak melahirkan pohon yang baik, yang boleh memberi kebaikan kepada kepada mereka yang bergantung kepadanya, seperti kalimah thayyibah itu tadi. Dan Allah memberikan tathbit, yuthabbitullah, dan Allah memberikan kekuatan dari segi kepercayaan ini, dari segi tempat bergantung ini, kepada orang-orang yang beriman. Balik kepada tadi, iman, Islam, dengan perkataan yang kukuh, bil qawli thabit, itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan al-qawl thabit ini di dunia dan di akhirat, dalam kehidupan dunia dan di akhirat, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi dunia dan akhirat itulah sebenarnya kebahagiaan yang kita capai, yang cuba untuk kita capai, yang sebati di dalam hati kita itu dalam bentuk qaulus thabit. Al-qaulus thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan orang yang Allah ingin ataupun takdirkan keluar daripada jalannya itu, maka akan tetap juga terkeluar ataupun sesat daripada jalannya. Jadi kita pohon daripada Allah SWT agar meletakkan kita ini dalam minal aidin wal faizin tadi, berada di dalam
kalangan orang-orang yang berjaya dan dipanjangkan umur kita untuk melihat setahun demi setahun kekuatan dan berjayanya kita ini berada di dalam tapak ataupun jalan yang benar ini, sentiasa melalui path ataupun siratul mustaqim ini. Siratul mustaqim ini adalah agama kita. Dan iman itu keteguhan kita, percaya kepada Allah dan Rasulnya itu. Dan kita beribadat. Ibadah itu bukan tertumpu kepada ibadah khusus saja, bahkan ibadah yang bersifat umum. Dan kesemua ini berada di dalam ruang lingkup usia kita di dunia ini sebelum kita menuju kepada alam yang hakiki, alam yang ingin kita sampai, iaitu alam akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Inilah yang kita cuba untuk capai. Saya mengambil peluang ini sebagai guru. Cuba untuk menyampaikan suatu hakikat penting tentang perkara ini. Dan cuba untuk mengikat ataupun meletakkan perkara-perkara hakikat ini di dalam suatu pandangan alam ataupun suatu sistem yang tersusun bagi kita sama-sama lihat perkaitan dan sama-sama lihat connection ataupun interrelation antara yang perkara-perkara penting yang saya sebutkan ini. Keyakinan, hakikat, Islam, wahyu, iman, saadah, kebahagiaan. Jadi siapa yang su'idu itu, yang diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT itu tidak lain dan tidak bukan ialah mereka yang beriman kepada Allah SWT. Dan sesiapa yang syaku, yang sengsara itu ataupun celaka itu adalah mereka yang tidak mendapat walaupun secubit keimanan di dalam hatinya. Jadi marilah sama-sama kita baiki diri kita. Kita bawa diri kita kepada suatu keadaan makam di mana kita rapat dengan Allah SWT. Kita renung dan kita buang kefasikan, kemunafikan, kejahatan dalam diri kita ini. Dan cuba untuk kita bersihkan. Dan kita jadikan hati kita ini suatu tapak yang subur untuk suatu pohon iman itu tegak, tumbuh, bercambah dan memberi rezeki kepada kita dan kepada yang di sekeliling kita. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf zahir dan batin. Jika ada salah dan silap saya, marilah sama-sama kita menuju kepada keimanan kepada Allah SWT. Dan marilah sama-sama kita berbahagia dengan apa yang kita ada. Kita yakin dan kita bangga dengan apa yang kita ada. Kita tambahkan nilai kebahagiaan itu dengan bertambahnya keimanan kita kepada Allah SWT. InsyaAllah. 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.